Selamat pagi dan salam sejahtera saya ucapkan kepada murid-murid tingkatan 4 Bestari dan 4 Wawasan. Sekali lagi sampailah waktunya untuk matematik pada pagi ini. So hari ini ialah 24 Mac 24 Mac 2021 hari Rabu. So matematik kita dua waktu pada pagi ini iaitu waktu nombor 8, waktu nombor 9, pukul 11 hingga 12 pagi. 12 tengah hari, sorry. Okey, so semalam kita telah bincangkan contoh pengangka. Jadi kepada pelajar yang masih belum hantar itu boleh hantarlah. Just nasihat. Masih dapati ya, yang hantar itulah orang yang hantar. Kita lebih kurang ada 15, 14, 15 orang yang tidak hantar. Saya tidak tahu sebab kenapa you tidak mau hantar. Okey, so kita teruskan. Kepada yang tidak mau hantar itu tolonglah hantar. Okey. Kita teruskan pada pagi ini 3.2. Pada awal bab ini, cikgu pernah beritahu anda semua, dalam bab ini kita ada dua bahagian saja, dua subtopik lah, maksudnya subtajuk ada dua. Yang pertama ialah pernyataan. Dalam pernyataan kita belajar nilai kebenaran, nilai benar palsu. Lepas itu kita belajar pengkuantiti semua sebilangan. Kita belajar implikasi jika maka, jika dan hanya jika. Lepas itu kita belajar juga akas. Kita belajar songsangan, kita belajar kontrapositif serta jadual nilai kebenaran. Lepas itu kita belajar contoh pengangka, kan? So hari ini kita akan masuk ke 3.2 hujah. Bukan hujang, hujah. So kalau pelajar yang bagus dalam bahasa tahulah apa itu hujah. Masa kita buat perbahasan kita mesti ada hujah yang kukuh, yang cantik. Hujah ini maksudnya bukti lah kan. Apabila kita buat perbahasan kita mesti sediakan bukti-bukti, hujah-hujah kita mesti kukuh, mesti kuatlah, baru kita ada peluang untuk menang kan. Okey, jadi hujah ialah proses membuat kesimpulan. So di sini cikgu telah berikan contoh. Hujah ialah proses membuat kesimpulan. Okey, so berdasarkan pernyataan yang diberikan. Jadi pernyataan sebelum kita buat kesimpulan, dia mesti ada pernyataan. Mungkin ada 2, mungkin ada 3, mungkin ada lebih pernyataan. Dan pernyataan-pernyataan ini kita namakan dia premis. Premis. Okey, terdapat dua jenis hujah di sini. Ada dua jenis hujah. Hujah yang pertama ialah hujah deduktif. Yang kedua hujah induktif. So, deduktif ialah proses membuat kesimpulan khusus. Apa maksud kesimpulan khusus? Maksudnya daripada umum kita pergi ke khusus. Daripada pernyataan umum pergi ke khusus. Khusus ini macam kalau dalam matematik ialah kita mendapatkan satu rumus lah. Sebelum dapat rumus kita ada banyak contoh. Itu umum. Lepas itu buat satu khusus. Itu umum pergi khusus. Bentuk itu ialah hujah deduktif. Kemudian untuk hujah induktif. Induktif ialah kesimpulan umum. Apa maksud umum? Daripada khusus pergi ke umum. Terbalik dengan deduktif tadi daripada rumus itu pergi ke yang umum. Kalau rumus lah, dia akan pergi ke secara umum itu. Nanti kita akan tengok contoh. Okey, contoh 15. Suruh kita tuliskan sama ada ini hujah deduktif atau hujah induktif. Okey. Soalan 15A Okey, semua integer ialah nombor bulat. Semua ke? Integer mesti nombor bulat. Memanglah kalau integer itu mesti bulat dan positif semua. 99 ialah integer. 99 ialah nombor bulat. Jadi kalau kita tengok ayat ini mula daripada semua. Semua ialah umum. Untuk semua orang. Umum. Kan? Lepas itu 99 ialah integer. 99 ialah nombor bulat. Itu ialah khusus. So daripada umum pergi khusus. Deduktif. Didatif. Hujah
hujati datif. Hujati datif. Okey. Umum bagi khusus. Yang pertama tadi. Kemudian contoh B ni. 29 ialah 29 tolak 3 darab kosong. 26 sama dengan 29 tolak 3 darab 1. 23 sama dengan 29 tolak 3 darab 2. Dot. Dan akhirnya kesimpulan satu rumus diberi. 29 tolak 3N. Di mana dengan keadaan N itu 0, 1, 2 atau dot. Ini ialah daripada khusus. Ini kita kan katakan khusus bagi umum. Umum kerana akhir dia berikan kita satu rumus. Itu ialah umum. Apa jua nilai N kita gantilah. Maksudnya kita boleh gunakan rumus ini. So itu ialah khusus bagi umum. Hujah induktif. Hujah induktif. Okay, lepas itu C. C ya. Hasil tambah sudut bertalaman segitiga sama sisi ialah 180 darjah. Hasil tambah sudut bertalaman segitiga sama kaki 180 darjah. Hasil tambah bertalaman segitiga bersudut tirus 180 darjah. Tengok banyak ini kan. Ini ialah khusus. Lepas itu dia kata maka kesimpulan dia hasil tambah sudut bertalaman sebuah segitiga ialah 180. Dengan kata lain segitiga punya hasil tambah mesti 180. Tak kira tadi sudut bertalaman segitiga bersudut tirus ke, sama kaki ke, sama sisi ke, itu ialah khusus. Lepas itu dia bagi semua segitiga sudut bertalaman mesti 180 itu umum. Khusus bagi umum. Hujah induktif. Hujah induktif. Okey, kemudian D, isi padu sebuah kubus ialah S kuasa 3 dengan keadaan S ialah panjang sisi kubus. Jika S sama dengan 4, maka isi padu kubus ialah 64. Dia bagi kita rumus dulu. S kuasa 3. Dia kata isi padu kubus S kuasa 3. Kalau sekarang S ialah 4, isi padu dia 64. So ini adalah umum sebab rumus diberi dulu kepada yang khusus. So ini hujah deduktif. Hujah deduktif. Okey ya? Okey. Kemudian kita belajar lagi. Kita ada 3 kategori ya bagi hujah deduktif yang sah. Ada 3 kategori. Kita bagi hujah deduktif. Deduktif ialah yang pertama ni umum bagi khusus. Ada 3 bentuk. Ada 3 bentuk. Bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3. Dan setiap bentuk itu dia ada premis 1, ada premis 2, ada kesimpulan. Premis 1, premis 2, kesimpulan. Bentuk yang pertama dia mula premis 1 dengan semua. Semua A adalah B. Premis 2 C ialah A. Kesimpulan C ialah B. Sebab nanti saya akan ajar bagaimana kita tengok inilah. Okey, bentuk yang kedua dia guna jika maka. Bentuk yang ketiga pun jika maka. Tapi apa bezanya kita kena tengok betul-betul. So untuk bentuk 2 jika P maka Q. So premis 2 ialah P depan itu P adalah benar. Kemudian yang belakang Q adalah benar. Kesimpulan. Untuk bentuk 3, walaupun dia jika P maka Q, tetapi premis 2 dia sudah lain berbanding dengan bentuk 2 tadi. Dia guna yang belakang dulu Q, tetapi dia adalah bukan. Penafian. Bentuk 3 ini ialah penafian. Dia kata bukan Q adalah benar. Maksudnya Q tidak benar lah. Kalau Q tidak benar, maka P pun tidak benar. Bukan P adalah benar. So yang di sini bentuk 3 ialah kita ambil belakang dulu, kemudian kita katakan dia tidak benar. Lepas kesimpulan P tidak benar. So itu bentuk dia. Nanti masa kita tengok contoh itu akan lebih jelas lagi lah. Okey, so kita tengok yang keempat. Bolehkah kita bagi 4 ini? Tengok dulu okey. Sekejap okey, tak apa. Kita jangan pergi dulu. Okey, kita pergi dulu sah tidak sah itu boleh juga. Kita pergi dululah nombor 4. Bagi mengenal pasti suatu hujah ini masih di bawah hujah deduktif. Okey, untuk mengenal pasti suatu hujah deduktif itu adalah munasabah. Tentulah nilai kebenaran bagi setiap premis dan kesimpulannya. Okey, itu kita tak pedulikan. Kita tengok yang ini. Jadual ini sangat penting. Untuk hujah deduktif, dia ada 2 jenis. Sama ada sah atau tidak sah. Bagaimana saya tahu dia sah atau tidak sah?
Nanti kita akan tengok. Untuk yang sah ini ada dua lagi. Mungkin dia sah munasabah atau sah tidak munasabah. Dia ada dua. Lepas itu kalau dia tidak sah memang tidak munasabah. Itu senang sikit. Tapi untuk yang sah ini dia ada munasabah atau tidak munasabah. Bagaimanalah bentuk dia? Okey, kita tengok yang pertama. Premis 1, premis 2 dan kesimpulan semuanya adalah benar. Tadi kan kita kata tak kisah bentuk mana satu pun. Dia premis 1, premis 2, kesimpulan. Kalau premis 1 betul, premis 2 betul, kesimpulan pun betul. Semua betul. Okey, dia adalah sah munasabah. Kalau salah satu premis adalah tidak benar, tak kisahlah. Mungkin premis 1 tak betul, mungkin premis 2 tak betul, mungkin kesimpulan tak betul, salah satu. Salah satu premis itu tak betul, maka kita boleh katakan dia sah tetapi tidak munasabah. Okey, akhir sekali paling senang. Semua hujah tidak sah adalah tidak munasabah. Maksudnya kalau bagaimana kita nak tentukan dia tidak sah? Sebab dia kata kalau tidak sah memang tidak munasabah. Itu okey. Maksudnya semua tidak benar. Premis 1 palsu, premis 2 palsu, kesimpulan palsu, semua palsu. Kalau semua palsu itu tidak sah dan tidak munasabah. Kalau semua benar, sah dan munasabah. Hanya tengah-tengah ini mungkin susah lah. Salah satu tidak betul. Itu sah tapi tidak munasabah. Okey so kita tengok contoh ini pada pagi ini Ini hujah induktif itu kemudian. Kalau tidak nanti terlalu banyak. Induktif itu besok lah. Induktif itu besok. Okey, kita tengok contoh 16. 16. Tentukan sah atau tidak, kemudian munasabah atau tidak. Kita tengok contoh A di sini. Premis 1, semua nombor bertanda adalah nombor kancil. Premis 2, 7 adalah nombor bertanda. Kalau kita tengok premis 1 ini dia guna semua. So ini bentuk yang pertama lah. Tadi kan kita ada belajar bentuk 1, 2, 3. Ini bentuk pertama semua. So saya ada tuliskan ABC di sini untuk memudahkan anda mengenal pastilah. Semua nombor bertanda adalah nombor kancil. Kemudian 7. 7 ialah sila. 7 ialah nombor bertanda. 7 ialah nombor kancil. Daripada umum pergi khusus. Ini hujah. Hujah apa ini? Deduktif. Okey. Dia tanya. Sah ke tidak? Okey, kita tengok dulu. Semua nombor bertanda adalah nombor kancil. Ini salah kan? Betul tak? Tadi kan saya kata nombor bertanda bukan semua nombor kancil. Contohnya nombor bertanda dia nombor 2. 2 ialah genap. So ini sudah salah. Tapi premis 2. 7 ialah nombor bertanda. Betul. Yang kesimpulan 7 adalah nombor kancil. Betul kan? So premis 2 dan kesimpulan betul. Tapi premis 1 salah. Tadi dia kata salah satu salah. Sah tidak munasabah kan? Jadi saya punya jawapan sah tetapi tidak munasabah. Hujah deduktif dalam bentuk 1. Ini bentuk 1. Tetapi premis 1 tidak benar. Itulah kita perlu nyatakanlah. Kenapa kita kata dia sah tapi tidak munasabah. Tidak susah kalau kita tengok ini. Kita belajar dengan lebih cantik lagi lah konten dia, kandungan dia. Okey, B. Jadi apabila sampai ke form 4, form 5 ini, kita dapati matematik ini dia bukan semua kira saja. Kalau mendengar rendah mungkin lebih banyak kira-kira kan. Buat kiraan, tapi sekarang ini sudah kurang. So kita perlu lebih kepada konsep dia, teori dia, pemahaman dia. Okey, B premis 1. Jika 9 kuasa X sama dengan 1, maka X sama dengan 0. Kemudian premis 2. 9 kuasa X sama dengan 1. Kemudian kesimpulan X sama dengan 0. Okey. Jadi ini kalau kita tengok, dia kata jika 9 kuasa X ialah sama dengan 1, maka X itu 0. Awak kena ingat, kalau X 0 maksudnya 9 kuasa 0. 9 kuasa 0 memang sama dengan 1. Sebab apa saja nombor kalau kuasa dia 0, dia mesti 1. Jadi premis 1 betul. Kalau premis 1 betul, premis 2 9 kuasa X sama dengan 1 betul, kesimpulan X sama 0 betul.
So ini semua betul, sah dan munasabah. Itu tak perlu berikan alasan sebab semua tak perlu sebab dia sah dan munasabah. Oh. Kemudian untuk C, premis 1. Jika Y lebih besar daripada 90 darjah, maka Y ialah sudut tirus. Ini salah. Sebab kalau lebih daripada 90 darjah itu ialah sudut cakar. Kan? Sudut cakar. Sebab kalau nak kata sudut tirus, itu ialah sudut lebih kecil 90, bukan lebih besar. So, yang pertama sudah salah. Premis 2, Y bukan sudut tirus. Ya, betul. Sebab Y ialah lebih daripada 90 darjah. Lebih daripada 90 darjah adalah sudut cakar, bukan sudut tirus. So, premis 2 betul. Kesimpulan, Y lebih kecil daripada 90 darjah. Kalau dia sudut tirus, Y ialah sudut tirus, maka dia mesti lebih kecil 90. Betul. So, premis 2 betul, kesimpulan betul. Tapi premis 1 salah. Salah satu salah itu kita kata sah, tetapi tidak munasabah. Sebab dia premis 1 tidak benar. Oh. Dan D, premis 1. Jika X sama dengan negatif 4, maka X kuasa 2 sama dengan negatif 16. Ini memang palsu. Sebab kalau X negatif 4, negatif 4 kuasa 2 sepatutnya positif 16. Bukan negatif. So, ini palsu. So, dia kata X tidak sama dengan negatif 4. Palsu. X kuasa 2 sama dengan negatif 16. Palsu. Kalau kuasa 2 mestilah positif. So palsu. Dan ini S tidak sama. Semua orang guna sama, dia guna tidak sama. So palsu juga. So semua palsu. Kalau semua palsu senang. Tidak sah, tidak munasabah. Tuliskan. Ya. Jadi okey, tak apa, nanti saya akan beritahu apa yang perlu awak snap dan hantar. Okey, contoh 17 dan juga contoh 18. Kita habiskan 2 contoh ini dan kita berhentilah. Contoh 17. Bentukkan suatu hujah deduktif yang sah bagi setiap situasi yang berikut. Okey, setiap situasi yang berikut. Sudahkah ini? Okey, tengok. Semua nombor bulat ialah integer. 7 ialah nombor bulat. 7 ialah integer. Okey, kita cuba tuliskan dalam bentuk premis dan kesimpulan daripada huraian ini. Okey, so premis 1, semua nombor bulat ialah integer 7, ayat pertama. Premis 2, 7 ialah nombor bulat, ayat kedua. Kesimpulan 7 ialah integer. Senang saja. Okey, untuk B pula. Premis 1 apa dia? Kalau kita baca, setelah cikgu gariskan yang berwarna merah itu. Jika P ialah silinder, maka isi padu P ialah pi J kuasa 2 T sama dengan 180. Premis 2, P ialah silinder. Kesimpulan, isi padu P ialah pi J kuasa 2 T sama dengan 120 cm padu. Kita hanya pecahkan kepada premis 1, premis 2 dan kesimpulan. Ini senang. Okay, kemudian contoh 18. Contoh 18 ini sebagai latihan anda. Awak cuba buat dulu. So, esok kita bincang. Esok. Okey. Esok sebab ada 3 waktu. So, untuk hari ini, awak cuba ambil gambar untuk contoh 15, contoh 16 dan contoh 17. So, setiap pelajar 3 gambar. Contoh 15, contoh 16, contoh 17. 3 gambar, 3 contoh itu. Ambil gambar dan hantar kepada saya pada atau sebelum pukul 12 tengah hari. So, esok kita sambung lagi. Esok kita akan cuba habiskan bab ini. Dan lepas itu ialah cuti kan. Dan kita akan kembali pada lepas cuti kita terus bersemuka. Maksudnya kita terus jumpa di sekolah. So, saya rasa ataupun cikgu rasa itu saja untuk pagi ini. Sekian, terima kasih.